Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazlan bin Cik Zulkifli. Saya daripada unit BM1. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu bagi tugasan 3 kursus PMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Baiklah, tanpa perlengah lagi, mari kita mulakan. Baiklah, mengenai skop utama kita pada hari ini iaitu memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai pengenalan, memartabatkan bahasa Melayu adalah usaha terpenting dalam memastikan bahasa ini terus berkembang dan dihargai sebagai alat komunikasi, ilmu dan identiti budaya. Bahasa Melayu bukan sahaja merupakan bahasa rasmi negara Malaysia, tetapi juga bahasa yang kaya dengan sejarah dan warisan budaya. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, bahasa Melayu perlu diperkasakan agar ia kekal relevan di peringkat domestik dan antarabangsa. Usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu melibatkan pelbagai aspek, termasuk dalam pendidikan, penggunaan dalam sektor profesional serta mengembangkan istilah dan terminologi baru. Tokoh-tokoh seperti Munshi Abdullah, Zainal Abidin bin Ahmad dan Profesor Dr. Asmah Haji Omar telah memainkan peranan penting dalam memastikan bahasa Melayu terus dihormati dan dimartabatkan, menjadikannya sebagai bahasa ilmu, budaya dan perpaduan. Dengan sokongan berterusan daripada masyarakat dan kerajaan, bahasa Melayu berpotensi untuk terus berkembang sebagai bahasa yang memberi sumbangan besar dalam kemajuan negara. Baiklah, mengikut tugasan yang diberikan kepada saya harus memilih 2 orang tokoh untuk melihat pemikiran dan peranan mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Saya telah memilih 2 insan yang hebat iaitu Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar dan Abdullah Kadir Munshi ataupun dikenali sebagai Munshi Abdullah ataupun Abdullah Munshi. Baiklah, beralih kepada sejarah ringkas tokoh. Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar. Profesor Emeritus Dr. Asmah Haji Omar seorang tokoh akademik terkemuka dalam bidang linguistik Melayu. Dilahirkan pada tahun 1940, beliau memperoleh ijazah kedoktoran dalam linguistik dalam The School of Oriental and African Studies SOAS, University of London, dan berkhidmat sebagai profesor dan dekan di Universiti Malaya selama lebih 3 dekad. Sumbangan besar beliau dalam kajian bahasa Melayu, sosiolinguistik dan dialek bahasa Melayu menjadikannya seorang pakar dihormati, khususnya dalam memahami bahasa dan budaya Melayu itu sendiri. Antara karya utama beliau adalah Bahasa dan Pendidikan Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu, The Malay People's Language Heritage and the Malay Language in Malaysia, A Sociolinguistic Perspective. Profesor Asmah juga terlibat dalam dasar bahasa di Malaysia dan telah menerima pelbagai anugerah, termasuk anugerah akademik negara sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau yang luas dalam bidang bahasa dan budaya di Malaysia. Baiklah, melihat pula kepada sejarah ringkas Abdullah Kadir Munshi. Munshi Abdullah atau Abdullah bin Abdul Kadir lahir pada 1796 di Melaka dan merupakan tokoh penting dalam kesusasteraan Melayu dan sejarah tanah Melayu. Juga dikenali sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. Beliau berdarah campuran Arab India dan menerima pendidikan awal dalam bahasa Arab, Melayu, Tamil dan juga bahasa Inggeris, menjadikannya seorang intelektual dan pendidikan yang mahir. Munshi Abdullah terkenal melalui karya-karyanya yang mencatat kehidupan dan pandangan sosial masyarakat pada zaman penjajah British. Antara karya utamanya ialah Hikayat Abdullah, iaitu sebuah autobiografi yang memuatkan perhatiannya terhadap isu-isu sosial, budaya dan agama, serta kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan yang mengandungi catatan perjalanan dan pandangan kritis beliau terhadap keadaan masyarakat Melayu ketika itu. Pemikiran kritisnya terhadap adat dan kepimpinan tradisional menjadikannya seorang tokoh pembaharu dan tulisannya kekal sebagai dokumen penting dalam sejarah sosio-budaya Melayu. Baiklah, melihat kepada topik utama kita pada hari ini iaitu perbezaan dan persamaan, peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, kita melihat kepada persamaan peranan tokoh dahulu dalam memartabatkan bahasa Melayu.
Antara persamaan mereka adalah: pertama, memelihara dan mengembangkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini berusaha keras untuk mengembangkan dan memelihara bahasa Melayu. Munshi Abdullah merakamkan pemikirannya tentang masyarakat Melayu serta kepentingan bahasa dan karyanya Hikayat Abdullah dan kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan. Beliau turut menulis dengan kritis untuk menyoroti keperluan pembaharuan budaya dan ilmu dalam masyarakat Melayu. Manakala Asmah Haji Omar pula dalam konteks ini menghasilkan banyak kajian akademik mendalam dalam bidang linguistik dan sosiolinguistik seperti bahasa dan alam pemikiran Melayu untuk mengangkat darjat bahasa Melayu dalam konteks moden dan akademik. Kedua, mereka turut menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan dan dokumentasi. Munshi Abdullah dan Asmah Haji Omar turut sama dalam mendokumentasikan bahasa dan budaya Melayu. Abdullah mendokumentasikan pandangan hidup, adat dan nilai masyarakat Melayu pada zamannya, yang menjadi rujukan penting dalam memahami budaya Melayu ketika itu. Asmah pula mendokumentasikan perubahan dan kepelbagaian dialek Melayu serta struktur bahasa dan konteks moden yang memberi asas bagi kajian bahasa Melayu hingga kini. Yang ketiga, mereka menormalisasikan penggunaan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini bersikap kritis terhadap isu sosial dan budaya dalam masyarakat Melayu dan menggunakan bahasa sebagai medium untuk mengupas kekurangan dalam sistem pendidikan bahasa Melayu. Munshi Abdullah lantang mengkritik adat yang menghalang kemajuan, manakala Asmah Haji Omar memberikan pandangan mendalam tentang peranan bahasa Melayu dalam memupuk identiti nasional dan pemodenan budaya. Tingkat ini secara tidak langsung dapat menarik minat masyarakat menggunakan bahasa Melayu kerana pengaruh tokoh-tokoh yang hebat berikut. Baiklah, melihat kepada peranan mereka secara individu, kita melihat kepada peranan Dr. Asmah Haji Omar dahulu dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, beliau mewujudkan penyelidikan dalam linguistik dan sosiolinguistik bahasa Melayu. Dr. Asmah banyak menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur dan keunikan bahasa Melayu. Beliau mengkaji pelbagai dialek Melayu, aspek tata bahasa dan sejarah perkembangan bahasa tersebut. Kajian beliau menjadi asas penting bagi penyelidikan lanjut dalam bahasa Melayu dan menjadikannya tokoh rujukan dalam linguistik Melayu. Beliau juga mendidik generasi baru. Sebagai profesor di Universiti Malaya, beliau mendidik dan melatih ahli bahasa pendidikan yang turut terlibat dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Kepimpinan beliau juga dalam akademik melahirkan generasi penyelidik yang terus mengembangkan dan memelihara bahasa Melayu kita pada hari ini. Beliau juga menghasilkan karya akademik. Dr. Asmah menghasilkan pelbagai buku dan artikel yang mendalam tentang bahasa Melayu seperti Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu yang membincangkan tentang hubungan bahasa dan budaya, serta ensiklopedia bahasa Melayu yang merangkumi pelbagai aspek tentang bahasa Melayu, termasuklah tata bahasa, dialek dan penggunaannya dalam masyarakat. Karya-karya ini turut menjadi rujukan penting dalam kajian bahasa Melayu di Malaysia dan luar negara. Keempat, beliau juga mengerti pembangunan terminologi kerana beliau menyumbang dalam pembangunan terminologi baru dalam bahasa Melayu dalam bidang ilmu seperti sains, teknologi dan ekonomi. Usaha ini tidak lain tidak bukan untuk memastikan bahasa Melayu terus relevan dan mampu bersaing dengan bahasa lain sebagai bahasa yang mampan dan relevan untuk digunakan pada hari ini. Baiklah, melihat kepada peranan Munshi Abdullah pula dalam memartabatkan bahasa Melayu, beliau memperkaya kesusasteraan bahasa Melayu. Munshi Abdullah menghasilkan karya seperti Hikayat Abdullah dan kisah pelayaran Abdullah ke Kelantan yang bukan sahaja memperkenalkan gaya penulisan autobiografi dan dokumentasi dan sastera Melayu, tetapi juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk mencatat sejarah, pandangan hidup dan isu sosial pada zamannya. Juga membesarkan tradisi penulisan yang biasanya berbentuk hikayat dan mitos pada penulisan yang lebih kritis dan lebih realistik.
Beliau juga memperkenalkan kaedah penulisan kritis. Beliau memperkenalkan gaya penulisan yang kritis dan berpandangan ke hadapan, mengelakkan masyarakat Melayu untuk merenung kembali kelemahan diri dan budaya mereka. Penulisan ini memberikan bahasa Melayu dimensi baru sebagai medium kritikan sosial dan intelektual, di mana beliau menekankan keperluan untuk berfikir secara rasional dan terbuka. Ketiga, beliau juga mengembangkan bahasa dan memperkenalkan kosakata baharu. Sebagai pendidik dan penterjemah, Munshi Abdullah turut memperkaya kosakata bahasa, terutamanya dalam mengembangkan istilah-istilah baru, dan teknik pengajarannya ini membantu bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Baiklah, melihat pada aspek pemikiran tokoh pula, kita melihat kepada aspek persamaan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, persamaan mereka adalah mereka menganggap bahasa ini sebagai identiti nasional. Kedua-dua tokoh ini menganggap bahasa Melayu sebagai lambang identiti dan maruah bangsa Melayu. Munshi Abdullah menyeru masyarakat Melayu untuk menghargai bahasa sendiri dan berbangga dengan keunikannya. Sementara Dr. Asmah memperjuangkan bahasa Melayu sebagai tonggak identiti nasional di Malaysia, yang di mana beliau menekankan peranan bahasa dalam menyatukan rakyat Malaysia dari pelbagai latar dan juga etnik. Kedua, mereka menjadikan bahasa Melayu sebagai sebagai alat pembaharuan sosial. Kedua-dua tokoh ini mempercaya bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga medium penting untuk mengangkat taraf pemikiran masyarakat. Munshi Abdullah menggunakan bahasa Melayu untuk menyampaikan kritikan sosial, menggalakkan masyarakat Melayu untuk meninggalkan amalan feudal yang menghalangkan kemajuan mereka. Begitu juga Dr. Asmah Haji Omar yang melihat bahasa Melayu sebagai alat pemodenan dan perpaduan serta penting dalam memupuk identiti kebangsaan Malaysia. Ketiga, pembinaan pemikiran kritis melalui bahasa. Kedua-dua tokoh menggunakan bahasa Melayu untuk menggalakkan pemikiran kritis dalam masyarakat. Munshi Abdullah secara lantang mengkritik adat dan amalan yang beliau rasa menghalang kemajuan, dan Dr. Asmah pula sering menyentuh tentang isu bahasa Melayu dalam era globalisasi, menyeru masyarakat untuk berfikir secara terbuka, memajukan bahasa Melayu dan juga supaya bahasa Melayu ini mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Baiklah, melihat pula kepada pemikiran mereka secara individu, di mana pemikiran Dr. Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama, melakukan penyelidikan dan dokumentasi dialek Melayu. Dr. Asmah memberikan perhatian kepada kepelbagaian dialek dalam bahasa Melayu yang merupakan sebahagian penting daripada kekayaan budaya bahasa ini. Beliau menjalankan kajian mendalam tentang pelbagai dialek di Malaysia, memastikan kepelbagaian bahasa ini direkodkan dan difahami, kemudian membantu memperkukuhkan identiti nasional bahasa Melayu yang kaya dengan variasi dan keunikan. Bahasa Melayu di peringkat globalisasi, Dr. Asmah memahami bahawa bahasa Melayu harus bersaing dalam dunia yang semakin global. Beliau menyarankan usaha-usaha untuk memperkukuh kedudukan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa, termasuk dalam kalangan antara negara-negara ASEAN dan dunia Islam, supaya dapat memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa dan menjadikan bahasa Melayu dapat berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Manakala melihat pula kepada pemikiran Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu, beliau berfikiran dalam pemodenan pemikiran melalui bahasa. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu harus digunakan untuk menzahirkan pemikiran yang logik dan rasional. Munshi Abdullah juga menulis dengan gaya bahasa yang berstruktur dan terus terang, memecahkan tradisi penulisan yang lama yang sering berbentuk hikayat dan mitos semata-mata. Melalui gaya bahasanya juga, ia dapat menyampaikan idea-idea pembaharuan, menyeru masyarakat untuk meninggalkan sikap taksub dan lebih terbuka terhadap
pemodenan dan kemajuan. Beliau juga mementingkan adat amalan tradisional. Munshi Abdullah terkenal kerana pandangannya yang kritis terhadap adat dan amalan tradisional yang menghalang kemajuan masyarakat Melayu. Beliau menggunakan bahasa Melayu sebagai alat untuk mengkritik dan menyeru perubahan, terutamanya berkaitan sikap terhadap pendidikan dan pembaharuan sosial. Karya-karyanya juga seperti Hikayat Abdullah memuatkan pandangan kritis beliau tentang sikap pasif masyarakat Melayu terhadap ilmu dan perubahan, menyeru mereka agar lebih terbuka kepada pemikiran rasional dan ilmu pengetahuan. Ketiga, bahasa Melayu sebagai medium meningkatkan ilmu pengetahuan. Munshi Abdullah melihat bahasa Melayu sebagai alat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu digunakan secara meluas untuk mengajar ilmu, terutamanya yang berasal dari Barat, agar masyarakat Melayu dapat bersaing dengan maju. Seseorang pendidik dan penterjemah, Munshi Abdullah, beliau mengembangkan bahan bacaan dalam bahasa Melayu, khususnya dalam bidang pendidikan dan ilmu agama, untuk memberi masyarakat kepercayaan dan impak yang menunjukkan minat bahasa Melayu yang dapat diterapkan dalam masyarakat pada hari ini. Baiklah, sebagai kesimpulannya, usaha memertabatkan bahasa Melayu adalah penting dalam mengekalkan identiti perpaduan dan kemajuan bangsa. Bahasa Melayu bukan sahaja sebagai alat komunikasi, tetapi juga lambang warisan budaya yang harus dihargai dan dikembangkan agar terus relevan dengan arus zaman. Tokoh-tokoh seperti Munshi Abdullah dan Profesor Dr. Asmah Haji Omar yang saya telah rujuk tadi telah menunjukkan bahawa bahasa ini mampu menjadi medium ilmu, kritikan sosial dan pembinaan pemikiran kritis. Yang pengembangan bahasa Melayu juga perlu disokong oleh pelbagai lapisan masyarakat serta dasar-dasar yang menekankan penggunaan bahasa Melayu dalam era pendidikan, penyelidikan dan juga dalam sektor awam. Dengan komitmen dan usaha berterusan, bahasa Melayu dapat terus berkembang sebagai bahasa ilmu dan memainkan peranan penting dalam kebahasaan serta antarabangsa. Kerana bakal terpepatah, saya akhiri bahasa Melayu sebagai bahasa jiwa bangsa. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.